Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, ada saja kabar angin yang kita dengar. Ada saja berita ataupun cerita yang tular di media sosial. Ada yang kita boleh percaya, ada yang kita sangsi nak percaya, ada yang kita rasa mereka just nak buat-buat cerita supaya parti mereka ini masih lagi relevan dalam politik di Malaysia. Nah, saudara-saudara, sebelum ini kita mendengar Azmin kononnya letak jawatan, tapi Azmin sendiri menafikan perkara itu. Dan yang terbaru, Ketua Bersatu pula dinyatakan nafi masuk parti PAS. Seperti yang kita tahu, PAS dan Bersatu dalam satu gabungan Perikatan Nasional. Antara isu yang ketara yang saya boleh lihat adalah pemilihan calon Perdana Menteri. Bersatu mahu Muhyiddin jadi calon PM. Tapi ada yang kata Hamzah yang patut jadi calon PM. Ada yang kata PAS lebih memilih Hamzah. Baru-baru ini cadangan umur PM 70 tahun, bawah 70 tahun dilihat menjadi salah satu cara halus untuk menyingkirkan Muhyiddin. Banyaklah cerita. Tapi apa yang saya nak kongsikan kepada anda, Ketua Bersatu Pahang Nafi, Mahu serta IPAS. Semuanya bermula daripada kabar angin dan mungkin pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Apa yang berlaku sebenarnya di antara PAS dan Bersatu? Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Mungkin anda sekarang sedang mengalami penyakit berulang. Sakit pinggang, sakit bahu, sakit lutut. Mungkin gastrik, gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Masalah penyakit kulit, masalah penglihatan. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa anda. Ini adalah transfer factor terapi imun. Produk ini selamat, halal dan semula jadi, diluluskan KKM, dan yang paling penting, produk ini selamat untuk semua lapisan usia. Sekiranya anda berminat tentang terapi imun, anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Betul atau tidak, Ketua Bersatu Pahang nak masuk parti PAS? Kalau benar, pasti menjadi salah satu lagi pergolakan besar di antara Presiden Bersatu dan Presiden PAS. Ketua Bersatu Pahang Abdul Khalib Abdullah menafikan kabar angin, mendakwa dia akan meninggalkan parti itu dan menyertai PAS. Abdul Khalib yang juga ahli parlimen Rompin berkata, dakwaan itu sengaja ditimbulkan untuk mencetuskan persepsi tidak baik dan mahu merosakkan hubungan rapat antara Bersatu dan PAS Pahang. Menurutnya, kabar angin itu berpunca daripada ucapannya yang telah disalah petik dan kemudian disensasikan. Apa ucapan Abdul Khalib? Dari situ mereka buat andaian saya nak tinggalkan Bersatu dan masuk PAS, sedangkan nada saya gunakan hanyalah secara berseloroh. Katanya ketika dihubungi Malaysia gini, tak ada isu saya nak tinggalkan parti. Bersatu Pahang berada dalam keadaan aman dan damai, katanya lagi. Abdul Khalib mengulas berkaitan hantaran dibuat akaun FB Pahang Komedia yang merujuk kepada ucapan Abdul Khalib ketika program ceramah sambutan ulang tahun 40 tahun PAS Rompin pada Jumaat lalu. Dalam hantaran itu, Abdul Khalib didakwa sedang mencari jalan selamat selepas Bersatu Pahang semakin lemah dengan berdepan masalah keuangan, ketiadaan jentera, dan sokongan akar umbi. Halaman itu turut menyiarkan petikan ucapan Abdul Khalib yang antaranya berkata, biasalah mesyuarat Bersatu kadang-kadang begini, mesyuarat PAS pula macam ni. Tetapi tidak masalah Datuk berpaling ke arah naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah. Saya kalau susah sangat, saya masuk PAS. Mengulas lanjut, Abdul Khalib berkata, PAS dan Bersatu kini sibuk mengatur strategi untuk menang di negeri itu pada PRU akan datang. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu perkongsian yang sangat-sangat panas. Ini berkaitan dengan persediaan pilihan raya negeri ke-17. Ada yang kata 3 Oktober pembubaran DUN Sabah dan penamaan calon akan diadakan selepas DUN Sabah dibubarkan, dan PRN ataupun hari mengundi pada 1 November. Nah, saya rasa ramai yang sudah menerima maklumat ini. Tapi kita nantikan adakah maklumat ini benar atau tidak. Tapi Ketua Menteri Sabah sudah membuat pengumuman tarikh pembubaran DUN Sabah sebelum 11 November. Nah, saudara-saudara, siapa yang menang dan siapa yang terpelanting? Kenapa saya tanya begini? Sebab warisan membuat kenyataan bahawa skandal rasuah Sabah akan menjadi penyebab kepada GRS tumbang. Anda setuju atau tidak dengan kenyataan daripada warisan? Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan. Mungkin Anda sedang mengalami apa sahaja masalah kesihatan hari ini. Pelbagai jenis penyakit hari ini. Penyakit berulang, tak pandai sembuh, sakit bahu, sakit pinggang, penyakit melibatkan jantung, hati, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, kencing manis. Saudara-saudara, gout, gastrik adalah antara yang seringkali membelenggu hidup kita. Jadi mungkin terapi imun adalah penyelesaian, adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini selamat, halal dan semula jadi diluluskan KKM. Sekiranya Anda berminat dengan produk ini, Anda boleh menghubungi saya. Sekiranya Anda ingin mengetahui tentang apa itu terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, saya sampaikan kepada Anda satu artikel yang panas. Kenyataan daripada warisan, skandal rasuah Sabah bakal jatuhkan GRS macam 1MDB. Warisan percaya skandal cari gali mineral yang didakwa melibatkan beberapa pemimpin negeri akhirnya akan menjatuhkan GRS dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Berucap pada mesyuarat warisan kinabatangan, Ketua Penerangan Parti itu Muhammad Aziz Jaman mengimbas kembali skandal 1MDB yang membelenggu Barisan Nasional menjelang PRU 2018 dan menyumbang kepada kejatuhan parti itu buat kali pertama. Dia menegaskan dalam PRU berkenaan Barisan Nasional ditolak oleh pengundi kerana skandal rasuah 1MDB, walaupun tiada klip video yang menunjukkan mana-mana pemimpin Barisan Nasional berbincang mengenai rasuah ketika itu. Apabila kes 1MDB berlaku, adakah kita melihat sebarang klip video yang menunjukkan separuh daripada Kabinet Malaysia membincangkan rasuah seperti yang tular di Sabah? Tidak ada, tetapi BN ketika itu tetap tumbang pada 2018 kerana pengundi di Semenanjung melihat bagaimana parti itu sudah rosak dari atas hingga ke bawah. Itulah sebab rakyat di Semenanjung menolak UMNO dan BN pada 2018 menurut Aziz. Nah, tuan-tuan puan, dia pernah dilantik sebagai timbalan menteri dalam kerajaan PH selepas PRU 14, turut menyindir Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah, yang didakwa memberi sokongan kepada Bumi Surya Sendirian Berhad untuk mendapatkan lesen cari gali di kawasan seluas 70,000 hektar di hutan simpan Kalabakan dan Gunung Rara berhampiran sempadan Kalimantan. Jadi saudara-saudara, adakah kenyataan daripada Ketua Penerangan Warisan ini bakal menjadi kenyataan, bakal menjadi realiti? Apapun, kita nantikan apa yang akan berlaku selepas ini.